Benar, benar. Jelas. Jadi yang selalunya bulan 3 ni bukan bulan banjir lah. Dia adalah bulan kemarau. Tapi banjir macam dia dah musim dah luar daripada kebiasaan. Dan kalau peringkat global mungkin kita semua mengikuti kan apa apa pertembungan ke pergeseran lah di antara Rusia dan Ukraine kan. So Jerman berhantar weaponry aids hari ni. Tak tahulah betul ke tak. Okay. So tapi sebegitu banyak isu-isu yang berlaku di sekeliling kita ni yang diuji pelbagai ujian. Tapi Allah Ta'ala masih lagi memberi kita ni keamanan lah, okay? Kesihatan, keamanan, nikmat-nikmat yang masih lagi banyak. Dan kita ni rutin tak terjejas lah kan. Basically tak terjejas seperti mana orang lain yang terjejas. Kadang-kadang kita tidak mensyukuri benda yang diberikan secara berterusan ni kan. Unless bila kita ditarik benda tu boleh kita rasa, wah sebenarnya sangatlah bernilai apa yang Allah Ta'ala berikan kepada kita kan. Contoh ramai orang yang menghentam Zelensky tu sebab dulu dia pernah macam dia pro Israel kan. So waktu Israel duk serang Palestin, dia tak ada pula bersuara untuk Palestin, tapi kata oh, ni lah right Israel untuk mempertahankan negara dia. So now sekarang dia pula rasa lah macam mana orang Palestin tu rasa kan bila kita bernegara diserang oleh orang lain kan, kita punya kedaulatan tu terjejas kan. So Allah Ta'ala meletakkan kita dalam keadaan sebegitu untuk kita pula rasalah keadaan sedemikian kan. Tapi kita hari tak diuji sebegitulah, tak ada ujian sebegitu. Just kita recap balik kan, kita pernah belajar surah Quraisy kan, di mana dalam surah tu Allah SWT berfirman, A'udzubillah rajim. Quraisy, surah Quraisy li'ila fi Quraisy ila fi syita wa sayf falyabudu rabb hadzal bait alladhi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Dengar ke tu kan? Seorang Quraisy di Mekah ni satu bangsa yang unik lah. Maksudnya bangsa yang special kan, yang terpelihara daripada berbagai konflik yang berlaku di tanah Arab dan sekitar ketika itu. Sebab hampir semua negara-negara Arab sekeliling tu, Yaman, Syria, Syam, berada di bawah kuasa Romawi pasti kan, dua kuasa besar ni. Tapi Mekah tak. Mekah ni tidak mendapat tarikan mana-mana orang lah untuk menyerang kan. Itu pertama. So dia aman. Lepas tu bila ada orang tak puas hati dengan Mekah sebab ramai orang pergi tak Kaabah nak serang, Abah nak serang Mekah, pun tak berjaya, dipertahankan oleh Allah SWT kan. Dan mereka ni boleh pula orang kata melakukan rihlah perjalanan
rihlata syita'i was-saif. Musim sejuk dan musim panas. Musim panas pergi Syria, kata balik sejuk pergi Yaman, ataupun terbaliklah. Boleh melakukan perjalanan perdagangan sepanjang tahun. Ini satu nikmat yang Allah Ta'ala berikan mereka. Dan Allah kata apa? Allah juga telah berikan mereka allazi at'amahum min ju'in. Beri mereka at'am, makan, dan menghilangkan mereka daripada kelaparan. Wa amanahu min khauf, dan memberikan mereka ni keamanan daripada perasaan al-khauf, takut. So bila diberikan begitu banyak nikmat-nikmat ni, menyebabkan mereka ni melupakan Allah SWT kan. Sebab itu arahan dia lah faliya'bud rabb hadzal bait. So kadang-kadang kita pun macam itulah, bila tengok, terbaca isu-isu ni, kita tak pernah macam appreciate keamanan yang kita ada kan, kesenangan, kesihatan, menyebabkan kadang-kadang kita pun terlupalah untuk mensyukuri Allah SWT dan betul-betul lah mengikhlaskan ibadah kita kepada Allah SWT kan. So kita bukan nak kata kita macam orang Quraisy, tapi cerita orang Quraisy tu dia ceritakan sebagai peringatan kan. Hopefully kita tak jadi macam itulah. Sepatutnya dengan begitu banyak nikmat-nikmat ni, lagilah strong kita punya sebab untuk menyembah Allah SWT kan. Faliya'bud rabb hadzal bait. Tapi nature manusia macam itulah, terlupa kan dengan benda yang rutin lah, sebab dapat sampai masa okay, tak appreciate benda tu. Tapi bila kita hilang, baru kita rasa sebenarnya nikmat juga dapat tekak yang lancar. Tak pernah fikir kan. Rupanya kalau tak lancar ni batuk je. Sepatutnya mengganggu kan, mengganggu orang. Cakap tak terganggu. Tapi tak pernah lah masa kita tak batuk, kita tak pernah ya, alhamdulillah dapatlah tekak yang tak batuk, yang clear sebagainya. So itulah sedikit peringatan lah. Bila kita terbaca kisah-kisah orang lain ni, kita kena reflect balik diri kita lah yang Allah tak uji kita dengan kehilangan benda tu. Tapi dalam keadaan Allah tak uji kita tu, Allah sebenarnya mengharap kita ni teruskan menyembah dia lah dengan sebaik mungkin. Okay, Fahim? Sudah. Okay. Suara dengar jelas lah? Jelas. Okay, alhamdulillah. So insyaAllah malam ni kita akan tilawah sikit. Lepas tu nanti, sebab last week kita tak habis pun cover hadis tu kan. Baru tengok secara surface hadis tu. Semoga kita akan habiskanlah beberapa lagi pelajaran hadis tu. So kita angkul kan. Kita tak akan lama malam ni insyaAllah. So malam ni sama-sama nak ajak semua untuk kita baca beberapa ayat daripada surah Al-Quran. Surah Al-Quran. Kita akan tengok muka surat 67 dan 68, surah Ali Imran. Tak pastilah dah baca bersama-sama dulu surah ni. Okay, kita bacalah sama-sama ini ya. Macam dah. Time tu kita discuss apa? Yang bertanda. Kata-kata tu dah. Yang bertanda lah dah. Bertanda lagi tak ada. Tapi benar. So semua jumpa muka surat apa tadi guys? 67-68 surah Ali Imran, daripada ayat ke 133 sampailah 148. So ada berapa tu kan? 16. Tak ada 2 4 6 8. Surah baca 2 ayat. Boleh, surah akan baca 2 ayat daripada surah Al-Imran. Ammar dengan Fahim dah jumpa ke? Dah. So kita bagi ni lah penghormatan kepada warga online. Baca dulu boleh, 2 ayat seorang. Okey, Ammar baca dulu, lepas tu Fahim baca.
Mas bola, kita orang kat sini akan baca. Silakan. بسم الله الرحمن الرحيم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. حيث يعلم الله ولما فإن مات وسنجزي الشاكرين وكأين من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا
وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين. Sadaqallahul Azim. Jazakumullah khair semua atas bacaan masing-masing lah. Alhamdulillah kita sempurnakan beberapa ayat Quran, ayat surah Al-Imran bacaan. So kita ambil sedikit masa tengok terjemahan. Nanti kita apalah untuk saling berkongsi tadabbur masing-masing insya-Allah. Boleh. Okey. Kita nak kongsi boleh lah. So, bismillahirrahmanirrahim. Saya nak kongsi ayat ke 144. Mana bunyi wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul sampai ayat habis lah. So apa yang saya dapat daripada ayat ini ialah kalau kita baca maksud pun mungkin dah boleh faham kot. Dia nak katakan bahawa dan tidaklah Muhammad itu melainkan seorang rasul, sungguh berlalu sebelumnya beberapa orang rasul. Nak katakan bahawanya tak silap kisah ni merupakan salah satu apa yang terjadi pada zaman Nabi dulu kan. Pada ketika Nabi SAW diwafat dan dikatakan pada waktu tu, seingat saya, Sayyidina Umar, tak silap, dia macam terkesan ataupun dia macam tak boleh terimalah kenyataan bahawa Nabi SAW dah wafat. So daripada ayat ni ialah nak katanya macam semua manusia ataupun semua makhluk ciptaan Allah ni akan dari Allah datang, lepas tu kembali pun dekat Allah juga. Nak katanya macam ialah Nabi sendiri pun seorang manusia, walaupun Nabi seorang Rasul yang merupakan seorang yang maksum kan. Tapi Nabi juga dan kita semestinya akan kembali kepada Allah SWT semula. So macam apa yang saya dapat daripada kisah ni ataupun daripada ayat ni ialah antaranya mungkin sebab kewafatan Nabi ni lah timbulnya 3 golongan tu kan. Antaranya ialah golongan orang yang murtad, golongan yang tak nak bayar zakat, dengan ada yang mengaku jadi Nabi. Sebab ialah mungkin pada zaman diorang nak kata waktu Nabi ada,
So dia tahu zakat tu nak perlu diagihkan pada siapa. Tapi bila Nabi SAW dah wafat, dia macam anggap apa perintah tu dah tak ada lah. Dan lagi satu apa yang mungkin saya dapat daripada ayat ni ialah Nabi SAW kan dia merupakan Rasul yang diutus membawa ni lah, apa ajaran Islam. Iaitu bila mana mungkin seseorang tu Nabi SAW tu sendiri dah wafat, Nabi sendiri ada hadis yang meninggalkan dua perkara yang bila mana kita berpegang dengannya kita tak akan sesat kan. So kesimpulan dekat ayat ni yang saya dapat ialah mungkinlah dalam keadaan kita sendiri sekarang kan, kita nampak ada kawan-kawan kita yang sama-sama join usrah kita ke ataupun buat satu kebaikan sama-sama. Tapi bila contohlah salah seorang tu dia meninggal dunia ataupun dia tak ada dah daripada pandangan kita, so kita pun stop kan. Sebab yalah, macam kita anggap dengan kehadiran dia lah baru kita ada semangat kan. Tapi itu mungkin salah satu sebab lah. Tapi nak katanya macam kita sepatutnya kena try lah untuk kuatkan diri. Walaupun ada seseorang ataupun ada sesuatu yang jadi punca untuk kita buat satu kebaikan tu, kalau punca tu dah tak ada, kita kena still lah try untuk kuatkan diri supaya dapat istiqomah, insyaAllah. Itu juga. Ada dua cerita lah tentang ini kan. Satu aku buat turun sebab bila second round perang Uhud tu, antara propaganda musuh ni mereka melaungkan kutilah Muhammad telah pun dibunuh kan, dibunuh dengan tujuan untuk demotivate tentera-tentera ni, tentera muslimin. Dan memang dalam kaum muslimin ni ada yang terkesan dengan slogan-slogan tu dan mereka ni surrender. Bukan surrender ni macam mengundur diri, dah tak semangat nak teruskan peperangan. Sampai ada seorang sahabat, tak pasti siapa sahabat tu, yang kata ayat ni, dia sebut ayat ni, dia sebut 4 ayat ni lah, wa Muhammad illa rasulullah. Muhammad ni tidak siapa melainkan seorang rasul. Yang mana rasul ni dia adalah manusia, dia ada aspek kemanusiaan pada diri kan, dia ada panggil basyariah, dia adalah rasul. Tapi pada rasul tu dia adalah at the same time dia adalah manusia yang makan, minum, tidur, tak akan mati seperti kita semua kan. Itu kali pertama cerita tentang ayat ni lah, menjadi background untuk ayat ni. Kali kedua cerita dia, saya Imran cerita kan, bila berlakunya Nabi wafat, semua orang mungkin pernah dengar cerita ni lah. Ya, Anas bin Malik dia menceritakan itu hari paling sedih di Madinah kan. Sebab hari pergi Nabi sallallahu alaihi wasallam, waktu Umar datang ziarah jenazah Nabi tu, dia tak boleh terima sebab Nabi ni mati kan. So dia menarik sebab Umar ni orang yang stable, orang yang rational, orang yang ganas, tapi dia sangat emosional pada hari tu. So dia pun tak dapat menahan perasaan kehilangan tu sampai dia deny kan. Permainan Nabi, dia kata Nabi tak mati, tapi dia pergi bertemu dengan Allah SWT seperti mana Musa bertemu dengan Tuhannya selama 40 hari. Sampai datang Abu Bakar cool down semua orang sahabat ni, dan dia masuk ke bilik Aisyah melihat Nabi SAW, dan dia berkata Allah tidak akan menghimpunkan dua kematian bagi kamu kan. So dia keluar ke Masjid Nabawi, dia tu menyampaikan ucapan dia yang sangat popular lah. Ucapan ni dia kata, barang siapa yang menyembah Muhammad, Muhammad telah mati. Tapi barang siapa yang menyembah Allah Ta'ala, Allah itu hidup dan selesai kan, selesai dah. Dan dibaca ayat ni, wa ma Muhammadun illa rasul ila akhir ayat. So just nak share balik apa yang Imran share tu, betul lah. Jadi apa yang Abu Bakar nak sampaikan tu lah, tak perlu terkejut dengan Nabi mati ni kan. Sebab kita bukannya berada di sini semata-mata kerana Nabi. Mungkin Nabi adalah asbab kita masuk Islam ni sama-sama sahabat kan. Nabi adalah asbab kita ni kenal Allah Ta'ala, kenal akidah, kenal iman, datang boleh kontrol negara, establish Islam. Tapi last kali Nabi ajar kita untuk buat ini semua kerana Allah SWT kan. When the time come, dia pergi setelah selesaikan tugas dia, kita masih kena teruskan. So macam Imran share tadi lah, sometimes bila kita bersuatu kebaikan tu, mungkin ada asalnya, ada punca dia kan, ada dia punya asbab ada dia punya dorongan-dorongan. Contohlah Uwais, mungkin Uwais ni rajin baca Quran sebab ada mak ke yang selalu remind, ada kawan ke selalu remind kan.
Tiba-tiba benda tak ada. Maka kita akan stop kan? Taklah. Sebab kita kena niatkan setiap apa hidup ni kerana Allah SWT. Sama lah lain kalangan kita kan. Mungkin kita tak tahu apa berlaku lepas ni. Ada orang akan fly pergi Jerman, tempat beza-beza kan, pergi Berlin. Mungkin tak adalah benda yang selama ni facility kita untuk beramal. Suasana, kawan-kawan, dulu semangat sebab dekat CFI nampak Aiman je dah bangkit iman contohnya. Kan nak tengok Aiman besar lah. Tapi adakah kita akan buat untuk kerana Aiman? Kita bukan Nabi Muhammad SAW. Taklah kita buat kerana Allah SWT. So di mana kita berada, kita cubalah untuk meluruskan niat kita. Dulu kita berubah mungkin ada faktor-faktor lain, tapi sekarang kita halakan diri kita tu perubahan-perubahan tu dan amal-amal tu kerana Allah SWT kan. So di mana kita berada pun dia tak jadi isu lah kan. Sebab kalau kita buat kerana Allah SWT. Okay. Apa lagi nak share? Banyak ayat yang best kan? Kalau ada lah. Yang online okey. Boleh ni. Apa? Mengikuti ke? Tadi macam ada teks kan, ada mesej. Saya tanya kipas ni bunyi kan. Okey tak? Okey. Ataupun ada orang nak share ke? Orang online. Tapi tadi yang apa bila Aisyah masuk kan. Apa abang kata dua mati kan. Abu Bakar masuk bilik tu. Bilik Aisyah tu dia kata Allah tidak akan menghimpunkan dua kematian lah bagi kamu. Maksudnya seorang tu satu dia kali mati je. Takkan dia mati, dia akan hidup balik, mati balik. Itu dia punya kata-kata Abu Bakar. Nak share kot. Oh, silakan. Saya apa ni, line tak berapa okey. Tak dekat kamera. Nak share ayat 133 sampai 135 tu. Apa yang saya dapat lah. Betul dia berkesinambungan selepas surat ayat tu. Tapi apa yang saya dapat daripada ayat tu tentang keampunan daripada Allah dan takwa kan. Yang mana Al-Quran ni pun dia adalah petunjuk bagi mereka yang bertakwa kan. Dalam surah Al-Baqarah ayat 2 kan. So tapi dalam ayat Al-Baqarah tu Allah bagi tahu siapa, iaitu orang yang bertakwa tu siapa kan. Tapi dalam ayat ni dalam ayat yang kita baca tadi, orang yang bertakwa tu adalah yang mendermakan hartanya pada masa senang dan susah. So ni kalau waktu senang insya-Allah lah boleh lagi kan kita nak menderma, tapi waktu susah tu menjadi satu cabaran yang berat gak bagi kita. Lagi tu menahan kemarahannya, orang yang menahan kemarahannya. Tu satu benda yang agak sukar gak, sebab Nabi kata orang yang kuat ni bukan orang yang kuat bergusti kan, tapi orang yang menahan marah. Lagi yang memaafkan kesalahan orang. Satu benda yang berat sebab manusia ni dia tak macam Tuhan. Kalau Allah tu kalau kita minta ampun, dia akan walaupun berkali-kali dia still akan memaafkan kita kan. Tapi kalau manusia ni dia sekali tu insya-Allah boleh lagi nak maafkan. Tapi bila dah berkali-kali tu satu cabaran yang besar gak. Senak. Jadi orang bertakwa ni sangat berat kan. Lagi dan ingatlah Allah mengasihi orang-orang yang berbuat perkara yang baik kan. Jadi saya nak pointkan adalah tentang ni lah, orang bertakwa ni walaupun kita nak mengikut Al-Quran kan, untuk menjadi orang bertakwa, tapi in the same time sebagai manusia still akan tergelincir dalam terbuat dosa, terbuat something kan. In fact kalau kita join Tarbiyah ni pun kadang-kadang kita terkembali kan kepada jahiliah yang dulu kan. Jahiliah buat comeback kan. So tu yang kita tak nak kan. So bila kita nak menjadi orang bertakwa and then terbuat benda-benda macam tu, ayat 135 tu Allah kata mereka segera ingat kepada Allah lalu mohon ampun akan dosa mereka kan. So orang bertakwa ni bila dia dah terkembali atau terbuat benda-benda yang salah tu, dia akan segera ingat kepada Allah dan mohon ampun. Dan itulah yang saya nak sharekan, macam nasihat untuk diri sendiri dan semua.
Dan kita jalan tarbiyah ni kadang kita dah tinggalkan kan benda-benda yang kita memang kita tahu benda-benda yang tak boleh, yang tak boleh buat. So kita dah tinggalkan. So sometimes kita tergelincir kan buat benda tu. Tapi nak katanya Allah nak kita segera kan. So point dia segera kembali kepada Allah. So itu je lah. Wallahu a'lam. Kata kan, apalah macam time cerita pun bagus lah. Mungkin dulu kita ada satu habit yang kita suka buat, dan kita belajar dia dah salah, dia dah tak betul. So kita dah sedikit-sedikit tinggalkan benda tu kan. Habit-habit yang tak okey tu kan. Tahulah guna kucing ke, bocorkan tai orang ke, sekodeng dengan orang ke, benda kan. So kita belum salah, kita dah tinggalkan. Tapi sometimes datang balik kan, ataupun mungkin ada suasana, orang-orang lain yang mendorong kita untuk buat balik benda tu kan. Mengorak anak makcik sebelah benda kan. So bila kita terbuat benda tu, itulah membezakan orang bertakwa dengan orang lain. Iaitu seperti kata Faizal, teruskan zakarullah, mengingati Allah Ta'ala, fastaghfiru li dzunubihim kan. Fastaghfiru li dzunubihim. Menghadap mereka ni terus beristighfar kepada Allah Ta'ala di atas dosa-dosa mereka kan. So ini yang membezakan lah. Ada orang mungkin dia terus buat kesalahan tu, kadang-kadang dia tahu salah tu kan, sebab dia rasa lepas ni dia taubat, Allah kan maha mengampun kan. So dia macam mempermainkan pula Allah Ta'ala yang maha pengampun tu kan. Dia take it for granted lah. So, tapi itu bukan ciri orang yang bertakwa kan. Orang bertakwa ni dia buat salah tapi dia terus fastaghfiru li. So sukalah kita nak praktis benda ni. Sebab tu mereka orang bertakwa dan mereka janjikan syurga kan. Tapi dia bukan benda yang ideal. Maksudnya kalau ideal tu benda yang fantasi kan. Tapi dia adalah benda yang praktikal. Sebab Quran ni cerita benda yang boleh achievable. Semua orang boleh achieve benda tu kan. InsyaAllah lah. Ada lagi? Tak ada? Kalau tak, mungkin nak share sikit lah kan. Pada hari ni tak sure lah, sebab Yuna kata kita nak discuss lah surah page 2 ni. Tapi Allah Alam dah lupa dah apa yang discuss kan. Maksudnya tak tahu lah apa je dah page-page yang kita dah go through. Cuma ayat mana? Biasa kita ada start ayat 144 kan. Bagus lah. Maksudnya setiap orang ada dia punya ayat yang diingat lah kan. Discuss. Tapi mungkin hari ni nak highlight satu ayat 140 apa ni? 146 kan. Sebelum tu sedikit background lah. Surah Al-Imran ni turun memberi susulan daripada peristiwa Perang Uhud yang berlaku pada tahun ketiga kan. Ketiga apa? Tiga kenabian ke tiga hijrah? Tiga hijrah. Macam mana buat? Tiga apa? Tiga Mesir ke? Tiga hijrah dia tiga hijrah. Maksudnya selepas habis hijrah 3 tahun kemudian. Mungkin ada yang kata 4 ataupun 2 lah. Dia hilang tapi satu famous katakan dia tahun ketiga. Itu selepas lakunya perang Badar.
So kita tahu perang Uhud ni dia perang kedua yang bukanlah perang kedua sebenarnya kan. Ada di atas tu ada perang lain, tapi yang besar tu dia kedua. Dan perang ni dia sedikit berbeza berbanding perang Badar. Sebab perang Badar ni dia perang yang tidak dirancang. So bila perang Badar tak dirancang, berlaku dan menang, ada orang yang rasa rugi sebab dia tertinggal perang Badar tu. So mereka ni begitu semangat dah perang Uhud. Ayat 1-3. Kita pernah bincang sebelum kan. Tafsalah kan. Betul ke? Tak ini ke? Tak ada kat sini. Ayat 1-3 yang diorang dulu diorang tak sempat, tapi sekarang dah Ah. berubah mata. Betul. So kan cerita tadi dalam bersemangat. So bila berlaku perang Uhud ni, mereka memang nak grab this opportunity lah untuk ganti balik peluang mereka terlepas perang Badar. Sebab itu bila Nabi kata nak setia dalam, sebahagian sahabat ni tak setuju kan, nak keluar pada Madinah dan pergi, bukannya defensif tapi pergi keluar. So Nabi follow je lah perbincangan tu, dah keluar. Tapi on the way keluar tu ada satu kumpulan ni tarik diri tengah jalan. Tak silap dia 1,000 ke 3,000, 1,000 rasanya. 1,000 ni lah. Ramai yang tak ada, hampir 300 orang tak diri. Tak diri ni semuanya kepalai oleh Abdullah bin Ubay bin Salul kan. Abubs. Kita panggil Abubs. Abdullah bin Ubay bin Salul sebab dia ni ketua munafik. So bila tak diri, dia telah menyebabkan sedikit moral down lah kan. So sebenarnya kita ada satu tim 1,300 yang tak diri. Ramai 300 ni kan. Still dia akan effect. Bagus. Kalau main bola tu 10 players, 3 orang tak diri. Macam nak main lah. 7 orang. Okay, saya menang jadi tim kan. Dalam keadaan itu tapi ada yang terus perang lah sampai akhirnya kita tahu berlaku kan. So dalam ayat ni Allah macam nak memuji kan, tentang karakter-karakter yang ada pada sahabat-sahabat Nabi. Okay, dalam ayat yang kita baca ni itu Allah Ta'ala firman, A'udzubillahi minasy wa ka'ayyin min nabiyyin qatala ma'ahu ribbiyuna katsir fama wahanu lima asabahum fi sabilillah wa ma dha'ufu wa mastakanu wallahu yuhibbus sabirin. Satu pujianlah hati tu. Sebelum kita masuk kita kata kat sini, dan betapa banyak Nabi yang berperang didampingi sejumlah besar daripada pengikut-pengikutnya yang bertakwa kan. Mereka tidak menjadi lemah kerana bencana yang menimpanya di jalan Allah, tidak patah semangat dan tidak pula menyerah kepada musuh. Dan Allah mencintai orang-orang yang sabar. Sebelum kita tengok dari ciri-ciri ni, satu ibrah besar pada ini yang kita boleh ambil lah indirect message ialah para Nabi ni mereka bukan sekadar deliver message kan, tetapi mereka ni apa? Mereka ni apa? Ada sekali. Okay, ada sekali satu hal. Macam mana? Menyertai, okey, lagi. Pergi pada. Sebab diorang ni bukan sekadar as a messenger yang pass the message, tapi dia ada satu hal lah, satu benda kan, tapi diorang boleh produce orang yang ikut mereka dan boleh berperang sama-sama mereka kan. Sebab deliver message ni satu benda yang mudah. Bukanlah mudah, dia susah, tapi dia lebih mudah berbanding nak produce orang yang beriman dengan dia, memahami apa dia bawa dan boleh bekerja dengan dia kan. Tapi itu yang dia buat oleh semua Nabi kan. Mereka bukan saja deliver lah. Hari ni kalau kita konteks Islam kan, nak sampaikan mesej Islam ni mungkin mudah kan. Maksudnya kalau nak sampaikan dan deliver, contohnya kita tulis Facebook status, sampailah okay. Tapi sebenarnya yang dibuat oleh para Nabi bukan sampai lah. To the extent mereka boleh membina peribadi-peribadi okay, yang boleh bekerja bersama mereka okay. Satu membina tu lah, tapi bukan sekarang membina orang-orang yang bersama-sama mereka tu to the extent mereka boleh pergi berperang dengan Nabi kan. Perang ni kira apa kira pengorbanan paling tinggi lah kan. Kalau perang boleh, mesti boleh buat lah kan. Ajak pergi makan boleh, tidak makan boleh lah kan. Ajak pergi boleh, tapi
Sebab Allah cerita betapa ramai lah kalangan Nabi-Nabi ini bersama-sama mereka lah qatala ma'ahu kan, bersama-samanya. So dia boleh membina para sahabat ataupun pengikut-pengikut dia to the extent mereka boleh berperang sama Nabi. So satu sunnah sebenarnya. Itu untuk para Nabi ni memastikan mesej mereka tu continuous kan, terusan. Dia bukan deliver saja, tapi dia pastikan ada sekelompok orang yang betul-betul beriman dan boleh meneruskan apa yang mereka buat kan. Jadi extent mereka ni boleh bersama-sama dengan Nabi berkenaan. Itu yang pertama kan. Yang mungkin benda ni kita nak belajar kan. The fact kita kat sini bukan sekadar nak belajar tahu je kan, tahu Quran atau hadis, tapi kita nak, kalau boleh kita jadi orang yang qatala ma'ahu tu, dan kita nak jugalah produce orang-orang tu kan lagi kan di sekeliling kita kan, yang boleh bekerja meneruskan apa yang telah pun ditinggalkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Allah menceritakan beberapa ciri mereka. Pertama, mereka ni lah disebut sebagai Ribbiyun dekat sini kan. Ada beberapa pandangan tentang kata Ribbiyun ni. Pakai terjemahan tu apa? Ribbiyun, scholars. Okay. Kat sini tulis yang bertakwa, macam lariah, tapi bilangan ramai. Ni kita punya kelemahan bila kita tengok terjemahan, dia sedikit beza lah. Tapi memang konteks tafsir pun perkataan review ni ada berbagai pandangan lah. Ada yang kata mereka ni merujuk pada bilangan beribu-ribu, betul. Ada yang kata mereka ni orang yang ditarbiah kan. Ada yang kata mereka ni adalah orang yang Rabbani, yang ditarbiah menjadi orang Rabbani, jamak jadi review. Ada yang kata mereka ni orang bertakwa. Basically mereka ni bukannya sabdilah mereka ni orang yang telah pun melalui proses yang Nabi telah mentarbiah mereka sampai mereka jadi scholar betul, jadi bertakwa betul kan. Tapi mereka betul orang yang kosong lah, bukan orang yang kosong. Orang yang Rabbani, orang yang tertarbiah, orang yang ada isi kan. Dan mereka ni ramai. Dan Allah jelaskan lagi beberapa ciri mereka kan, iaitu fama wahanu lima asabahu fi sabilillah kan. Dia kata mereka ni tidak wahan, betul kan. Kalau kat sini terjemah dia, dia tak menarik sangat tak takut kat sini dia kata tidak menjadi lemah, macam kalau tepat. Sebenarnya wahan ni satu penyakit yang Nabi pernah cerita dalam hadis. Nabi kata aku sangat khawatir kan, di zaman akhir zaman nanti umat Islamnya akan diratahkan akan diperlakukan oleh musuh-musuh seperti mana kita mendatangi makanan. Kita datang makanan, kita makan tak buat apa. Kita makan, dia sedia untuk dimakan lah, makanan kan. So orang Islam ni akhir zaman dia macam tu. Dia macam makanan yang orang datang dan dia merelakan dia jadi makan. So sahabat tanya Nabi, mereka ni sikit ke ramai? Ramai kan, tapi seperti buih-buih di lautan. Ramai, maksudnya ramai lah orang Islam tu, tapi tak ada kualiti macam buih-buih yang ada macam tak signifikan. Ada buih tu tapi sampai je ke pantai hilang. Datang ombak, banyak ya buih. Sampai ke pantai hilang. Lahir lagi, hilang. Itu ciri-ciri masa zaman Nabi kata kan. Sebab apa mereka jadi macam ni? Sebab Nabi kata mereka ini terkena penyakit al-wahnu. Kemudian sahabat tanya Nabi, apa penyakit al-wahnu ni? Ya Rasulullah, Nabi kata penyakit wahnu ni penyakit hubbud dunya wa karahiyatul al-maut. Cinta kepada dunia, takut mati. Itu adalah dua penyakit yang menyerang umat Islam hari ini kan, umat yang zaman lah. Tapi ayat ini kata mereka ni fama wahanu, tidak ada benda tu, tidak wahanu tu tidak takut mati dan tidak cinta dengan dunia. Sebab itu mereka boleh berperang. Tidak, sebab tak takut mati itulah mereka tak rasa terkilan dengan apa yang menimpa mereka di jalan Allah SWT, dan tak rasa rugi mereka kena memberi harta dunia mereka kan di jalan Allah SWT. Itu sifat yang pertama lah, ataupun sifat yang berapa ni kan. Yang kedua, Allah kata wa ma ta'ufu, tidaklah mereka ni lemah kan, tak ada perasaan lemah. Dan wa mastakanu kan. Mastakanu ni adalah kat sini kata tidak menyerah kalah. Boleh lah. Istakanu ni datang perkataan apa? Sakana kan. Sakana ni adalah tinggal. Okay.
So cakap, tanya, aina taskunu fi Gombak. So, Sakana ni tinggal. Tapi sahabat ni bukan orang yang Wamastakan ni bukan orang yang tinggal. Maksudnya kalau ada perang, kalau dia tinggal, dia adalah orang yang menyerah diri. Tapi orang yang tak tinggal adalah orang yang dia bergerak lah. Lawan perstakaan ni adalah orang yang muharikun lah. Orang yang bergerak. Itu dia sentiasa keadaan action kan. Sentiasa keadaan motion. Ada pergerakan, ada production. So bukannya orang yang surrender, stay je lah, tunggu nasib kan. Ada Allah kata wallahu yuhibbus sabirin. So dalam ayat ini Allah memuji sahabat-sahabat yang stay bersama-sama Nabi dalam perang Uhud tu. Okay. Walaupun ada sebahagian daripada kawan-kawan mereka telah surrender, mereka stay dan ada berlaku konflik. Ada yang langgar perintah Nabi, ada yang down. Tapi dalam kalangan semua-semua tu adalah juga yang terus mempertahankan Nabi SAW kan. So bagi mereka yang terus mempertahankan Nabi tu, inilah pujian untuk mereka kan. Bagi yang lain-lain tu, ini teguran lah. Secara halus macam menegur mereka kan. Sebab mereka ni not really meet the criteria Allah sebut kan. Itu untuk sahabat. Tapi bila kita baca benda ni, so ayat ni macam nak risau kita kan. Sebab kita ni orang yang claim apa kan, bersama Nabi kan. Ma'ahu Nabi kan. Kita meraihkan Muhammad Rasul. Kita adalah orang yang mengikuti Nabi, orang yang datang kemudian dan beriman dengan Nabi. Tapi ada ke ciri-ciri ini pada kita lah kan, ciri-ciri yang sebut ni kan. So mungkin kita boleh membina diri kita selari dengan beberapa ciri-ciri yang sebut ni kan. Sebab sekarang ni orang Islam tak ada benda ni lah kan. Ramai orang jadi follower kan, tapi tak ada orang yang qatala ma'ahu tu, yang nak betul-betul nak bangun sama-sama berjuangkan, sanggup berikan harta mereka kan. Tapi untuk jadi follower, mengaku tu mudah lah dan sebagainya kan. So ni realiti lah bagi kita. Kenapa kita datang sini, kita adakan program tarbiyah, kita datang halaqah, baca Quran. Sebab kita nak bina karakter ni kan. Kita jadi orang-orang yang review ni, nak bina karakter ni. Dan dia bermula dengan benda yang basic lah kan. Belajar dulu, betulkan kita kefahaman, menumbuhkan kita di iman. Dan sedikit-sedikit kita harap kita boleh improve lah seperti mana yang saya boleh Al-Quran insyaAllah. Wallahu alam. Cukup sedikit lah hari ni kan. Beberapa ciri-ciri yang Al-Quran memuji lah. Ini mungkin kita boleh katakan objektif lah kepada tarbiyah tu jadi orang macam ni kan. Iaitu sebab Allah sebut mereka ni orang yang tarbiyah. So ini beberapa ciri-ciri mereka. So after some time kita telah pun belajar Quran, hadis ni, mungkin kita rasa ada perubahan ataupun tak ada lagi lah kan. Tapi inilah beberapa kriteria yang kita look forward untuk menjadi kan. So kita boleh check lah di mana kita sekarang kan. Setelah kita, sebab ni nak habis level dah. Setahun lebih kan. Okay, sorry lah, saya bersetahun lagi. Whatever lah period tu kan. Tapi kita tahu lah, kita rasa lah perubahan, ada kebaikan, ada apa, something new lah yang kita dapat. Dan kita ni pun jadi somebody new kan. Kalau macam tak ada, sama je, dulu malas, sekarang malas. Dulu ada buat benda ni, sekarang still buat benda ni. Ada lagi benda-benda yang dulu ada buat tak tinggalkan. Something is wrong lah kan. Sama ada kita salah ataupun apa yang kita buat ni tidak efektif kan. So it's a good time. After some time kita dah go through belajar Quran, hadis, kita kena check dia berkesan ke tidak kan. Takut kita just datang dan pergi, tak ada ni perubahan tu kan. Sedangkan hasil daripada review tu adalah beberapa karakter ini. Semua malam kan. Kalau tak ada satu musabah untuk kita semua dan of course sabar yang paling besar. Musabah lah abang lain kan. Allah alam. Ini pun reminder lah untuk diri sendiri kan. Sebab kalau semua orang semua setahun, 2 tahun, less than 1 year, setahun lebih. So awak sendiri pun dah bertahun-tahun kan membaca Quran,
relax baca cerita kat orang Rabu kan. Sometimes kita dah pandai cakap dah tahu dah ni pasal apa, dah dengar banyak kali ulasan ayat ni kan. Tapi kita sedang tengok pada diri kita kan, perubahan-perubahan tu, sikap-sikap tu, ada tak sikap tu dah berubah kan. Sebab bercakap ni dia mudah je, orang boleh cakap kan. Belajar dengan kuliah full time tak boleh belasah. Sebab dia hanya recording apa yang dia baca. Itu simple kan. Tapi yang susah adalah untuk menterjemahkan dengan perbuatan pada. So, Allah Alam. Panjang pula Ada ke nak tambah ke? Atau tak setuju lah? Pada insyaAllah kita stop kat dulu dia punya tilawah tadabbur dari surah Al-Imran. Ada banyak lagi lah sisi-sisi menarik kan daripada ayat Quran ni. Setiapnya tu ada banyak mesej-mesej kan yang bermanfaat lah insyaAllah kan. So boleh kita sentiasalah membaca, kaji, tadabbur, merenung kan. Mungkin last year baca tak nampak benda ni kan, tapi tahun ni baca nampak sebab dah bertambah kita punya knowledge, dah bertambah pengalaman. So benda-benda yang baru bertambah ni dia membantu kita melihat ayat Quran ni. Dan Allah Ta'ala pun akan membukalah pintu-pintu kefahaman bila kita ni sering mendampingi ayat Quran ni. So hopefully walaupun kita stop kat sini, kita mungkin jumpa sekali je, tapi rutin kita dengan Quran tu berterusan lah kan. Rasa hari-harian kita InsyaAllah. Macam mana? Boleh? Okey ke semua? Yang di online tu okey ke? Okey. Apa yang okey? Okey, fine boleh ni. Simple kan? Dia nak test lah, dengar ke tak dengar kan? Simple kan? Banyak lah. Bukan daripada yalah. Ni kat saya dapat ya kita dah macam-macam apa dapat daripada kita punya sesi mingguan, sesi daurah. So boleh check balik lah adakah kita ni macam mana kita menepati tak apa yang kita kita belajar dah. Adakah kita betul-betul ikut ataupun just sebagai knowledge saja. Okay, saya dapat. Baik. Jazakallah khair. Tapi tak perlu down lah kalau kita tak dapat identify perubahan tu kan. Sebab setahun 2 tahun ni dia sebau sebenarnya kan. Okey lah. Cuma kalau kita ada perubahan tu, kita keep going lah dengan momentum insyaAllah. Allah Alam, insyaAllah sedikit masa ni kalau semua boleh bersabarlah, kita akan sambung sikit lagi discussion hadis yang ke-10 yang kita dah touch last week. Masa macam belum habis betul-betul lagi. By the way, siapa yang berinisiatif menghafal hadis ni? Hadis-hadis yang kita discuss. Mungkin boleh ni lah, boleh jadikan apa? Goal Ramadan. Hafal hadis 40 kan? Boleh. Hafal dia punya ni je. Jis. Matan dia kan. Contohnya panjang 1 panjang 2 panjang kan. Boleh. Dekat challenge. Kalau tak boleh juga, at least hafal beberapa phrase yang penting hadis tu. Contohnya hadis pertama nama lebih niat lah. Itu paling penting kan. Hadis kedua semua penting. Hadis kedua akhbirni ani Islam, akhbirni ani yang lain kan. Hadis ketiga apa? Bunyi Islam al-khams. Okay. Hadis keempat apa? Kan. Inna ahadakum ya'malu bi amali ahli jannah hatta ma yakulu baina ila zira'an. Betul. Yang orang tu tidak beramal. Betul. Hadis kelima apa?
Kita buat kuis nanti, kuis hadis. Okay, dah. Sebelum kita hafal tu, kita kena tahu dulu. Kalau sebut hadis 5 tu, kita tahu dah benda. Dia punya mesej dia, tajuk tu sangat. Mesej hari kelima. Hari kelima pasal apa? Bidah. Betul. Hadis ke-6? Tengok. Kalau teks zaman ni tu mesti dah hafal kot. Hadis ke-6 siapa Imran? Tak boleh juga halal haram kan? Sebenarnya tu je benda dia punya key dia. Hari ke-7 pasal nasihat. Hari ke-8? Hari ke-9? Hari ke-9 siapa Kasrat masalah yang khilafah lagi. Apa jis sebenarnya tu? Hari ke-9 dia adalah ni kan? Apa? Mana haitukum anku fastanibu tu. Apa yang aku bawa kena ikut, apa yang aku larang kena jauhi semua, apa yang aku suruh buat mana kita mampu kan. Dan kita hari 10. Nanti bolehlah terus revise hadis-hadis ni kan. Dapat menjadi dengan kira kanan ni. Dulu memang kita hafal ni. Habis je saya hadis tu. The next week tu adalah isi mentasnya hadis tu. Okay, sebab tak buat benda tu jadi okay, boleh buat lah. Boleh lah kita mulakan kan. Tapi itulah bila kita nak tasmik kan. Hopefully yang online pun adalah cerita kan, menghafal hadis tu dan juga tahu essence hadis tu, dia punya gist hadis tu kan. So kita bercerita lah hadis ni siapa mesej-mesej utama dia kan. So tak nak kita ni baca hadis dan dia berlalu macam tu je. So hadis yang ke-10 sambung sikit lagi insyaAllah. So ada dua bahagian lah hadis ni kan. Pertama, Nabi sedang bercerita tentang yang kita tengok sebenarnya ni Allah Ta'ala akan memberi perintah kepada orang-orang beriman seperti mana perintah diberikan kepada mursalin kan. Apa sama sajalah dari segi tanggungjawab seorang beriman tu sama seperti seorang rasul. Kalau dia rasul kena solat, orang beriman pun kena solat kan. Melainkan ada beberapa perkara yang khusus saja, yang sangat sikit. Tapi basically sama yang perintah yang diberikan kepada kita lebih kepada rasul. Itu yang pertama. Yang keduanya, kemudian Nabi bercerita tentang seorang lelaki kan, yang dia tiba musafir, dia kusuk masai, kemudian dia angkat tangan membacakan ya Rab doa lah, wahai Tuhanku, tapi dia punya pakaian yang haram, makanan yang haram, minum yang haram, dan dia diberi jizi waghudhiya bil haram. Macam mana dia nak kan dimakmurkan. So Allah Ta'ala cerita tentang perkara-perkara yang boleh halanglah doa tu dimakbulkan oleh Allah SWT kan. Saya bakal share beberapa ibrah kat sini lah kan, yang last week thanks secara lalu. Paling pertama cerita tentang sifat yang ada pada Allah SWT kan, iaitu Allah Ta'ala ni bersifat dengan baik kan. Inna Allaha tayyib la yakbalu illa tayyib kan. Allah yang baik dan hanya menerima daripada yang baik-baik. Kita dah tengok cerita apa maksud? Cerita Habil kan. Cerita Al-Quran tu kan. Kisah Habil kan. Yang seorang tu amalnya diterima, seorang tak terima. Sebab Allah yang terima daripada yang bertakwa kan, dalam ayat tersebut. Hujung surah Al-Ma'idah tu. So ni satu benda yang penting untuk kita ni, concern. Sebab kita semua ni, kita expect tak amal kita nak tak amal kita terima? Nak ke? Rasa nak. Setengah orang mungkin tak ada benda tu. Dia buat sebab dia nak lepaskan tanggungjawab je. Terima tu tak pergi kan. Sebab dari segi fiqhnya, kalau kita datang solat Jumaat, datang solat je, tak nak khutbah kan, sah tak sebenarnya? Tak sah. Kalau khutbah tu duduk khutbah ke, sokok, datang solat kan, siapa buat cakap tak sah kan? Macam sah kan? Tak tahu. Tapi majoriti orang, bukan majoriti, ramai orang yang beranggapan macam tu kan. Sebab dia rasa dia dah buat benda yang make solat, dia lepas tanggungjawab dia kan. Tapi Allah Ta'ala ni
Yelah, lepas lain tu kan, sebenarnya dia tak terima kalau yang tak baik kan. So kalau kita faham hadis ni, kita bukan kadang nak buat dia untuk melepaskan tanggungjawab, meet semua kriteria fiqh tu, sah tak sah kan. Tapi kita nak buat untuk amal sampailah diterima oleh Allah. So ada amal sebenarnya tak terima pun, cuma dia rahu sekarang. Sebab kalau buat assignment tu lecturer boleh pulangkan balik kan, saya tak terima jawapan ni kan, awak hantar lambat ke, ya, ni tak menepati skema. Tapi dalam konteks kita dengan Allah kita tahu. Sebab tu orang beriman ni dia kena ambil berat lah dengan amal-amalan, sebab Allah Ta'ala hanya menerima yang baik-baik. So dia kita kat sini lah. Pertama sekali hadis ni membetulkan tanggapan kita dengan Allah SWT kan. Sebab Tuhan pada pandangan orang dulu-dulu, Greek ke Yunani ke masa-masa dulu, mereka ni membayangkan Tuhan ni sebagai satu figure yang kejam dengan manusia kan. Tapi dalam kes ni hadis ni membetulkan tanggapan bahawa Allah SWT ni Tuhan yang bersifat kan sifat baik kan, dan suka kepada kebaikan. Yang pertama lah. Dia kata kat sini, hadis ini memberi satu gambaran terhadap Allah yang maha baik dan tidak menerima kecuali yang baik. Gambaran ini menolak kepercayaan anggapan lama terhadap Tuhan seperti golongan Greek, Yunan dan Rom yang menganggap Tuhan itu jahat, pendendam dan musuh manusia kan. Anggapan benar terhadap Allah hanya akan diperoleh bila mukmin menadah dan mempelajari dengan tekun ilmu daripada Al-Quran Sunnah lah. Itu pertama dah kita tengok dia kan. Yang kedua, istilah pasal kat sini orang beriman dengan orang Rasul sama saja di sisi Allah dalam konteks Allah Ta'ala memberikan arahan atau jawab. Ini kita dah bincang tadi. Mungkin yang kita nak sentuh sikit lah kat sini ialah kita doa lah, doa dan perkara-perkara yang boleh membatalkan, boleh menghalang doa tu diterima oleh Allah SWT kan. So doa ni adalah setengah-setengah ulama menyifatkan dia adalah ibadah paling tinggi. Sebab solat ni kita buat sebab dia wajib kan. Apa lagi, kalau kita puasa pun sebab dia lah wajib. Tapi doa ni wajib ke? Tapi maksud solat segi bahasa doa. Itu segi bahasa kan. Tapi kita buat sebab segi bahasa, kita buat sebab syariat kan, segi syarak. Doa ni tak wajib. Tapi bila seorang tu dia berdoa, dia mesti ada benda yang sangat mendesak di doa kan. Sebab itu bila di doa ni dia sedang kita doa, kita ada request something kan. Pada ketika itu sebenarnya dia sedang menunjukkan sifat kehambaan dia. Sebab itu doa ni al-ibadah kan. Doa yang ibadah kan. Doa tu dikira ibadah, bahkan dikira ibadah paling agung. Sebab pada masa itulah macam betul-betul orang yang berdoa tu dia macam menterjemahkan diri dia yang hamba. Sebab dia acknowledge Allah yang boleh berkenan doa, dia berdoa. Okay. So dia kira setinggi ibadah si manusia. Dan orang beriman kita ni, doa benda yang penting kan dia senjata bagi orang beriman. Tapi dalam kes ni dia kata pertama kita nak kena mana tinggi doa lah. Tapi at the same time kita kena tengok kan, ada benda-benda yang boleh menghalang doa kita kan. So kita ni semua orang yang berdoa kan. Sebab kita orang yang membuka lah, hari-hari kita berdoa. Selamatkan azab kubur, dan urusan dunia, doakan untuk ibu dan bapa dan sebagainya. Tapi Allah Ta'ala juga nak memperingatkan orang beriman, selain daripada doa tu bergantung harap pada doa tu, dia kena tahu sedar bahawa ada benda-benda yang boleh menghalang doa tu diterima oleh Allah SWT kan. Maksudnya dia katalah sebelum tu buku ni mengulas beberapa benda yang kita kena betulkan tentang doa ni. Pertamanya macam mana Allah Ta'ala ni memabulkan doa kan, memperkenankan doa. Sebab once kita berdoa tak seperti Allah Ta'ala terus perkenankan kan. Ada banyak cara lah, ada banyak keadaan. Allah Ta'ala ada cara tersendiri untuk dia nak approve satu doa tu kan. Kalau doa tu diterima dan approve kan. Dia ambil contoh kat sini, macam contoh Nabi Ibrahim pernah berdoa kan. Berdoa apa? Ada api tu terus buat apa kan. Dia kata apa? Dalam surah Al-Baqarah ada satu doa tu yang Nabi Ibrahim baca.
Ha. Ha. Nabi Ibrahim berdoa, utuskanlah bagi umat ini seorang rasul. Kan? Surah Al-Baqarah 129 tu, tak silap. Cuba cek. وبعث فيهم رسولا Ha. منهم Ha. Sana ada bunyi? ربنا وبعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. Ini doa kan? Doa Nabi Ibrahim kan? Dia sebelum tu pun doa juga. Page ni lah apa? Collection of doa Nabi Ibrahim. Lepas dia menyelesaikan binaan Kaabah semua tu, dia berdoa. Antaranya lah wa ba'ath fihim tu, membangkitkan dalam kalangan penduduk Mekah tu seorang rasul. Siapa yang dirujuk rasul ni? Apakah anak dia Ismail? Sebab time tu tak ada Ismail kan? So doa ni makbul bila? Ha? Tak ada dah. Doa wafat, doa ni makbul. Doa ni makbul bila Nabi Muhammad datang, kan? Sebab dia sedang merujuk pada Mekah. Lepas tu ada Nabi-Nabi lain, tapi semua tu dekat tempat lain, kan? Sebab dia kan ada dua anak, satu Ismail, satu Ishak. Yang the rest of Nabi-Nabi lain semua datang pada susul galuh Nabi Ishak. Mereka semua bangsa Yahudi kan, bukan di Mekah lah, di Palestin, Syria, Mesir semua tu, Musa sana. Tapi doa ni dibacakan di Mekah untuk orang Mekah yang hanya approve. Dikatakan gap antara doa dengan Nabi dan 5,000 tahun kan. Bukan 5,000 spesifik, tapi kalau dikira plus minus semua tu hampir 5,000 tahun. So itu antara cara Allah Ta'ala memperkenalkan doa kan. Itu yang dia nak ajar lah. Yang walaupun kita berdoa ni, kita mengharap Allah Ta'ala, tapi kita kena ada satu mindset yang Allah Ta'ala ada cara sendiri macam dia nak memperkenalkan satu doa tu kan. Itu benda yang kita doa. Supaya kita tak putus asa dengan doa kita. Kan, doa tak dapat lagi. Kan? Doa tak dapat lagi. Mungkin Allah nak bagi kemudian, ataupun nak bagi dengan cara lebih baik. Kan? Seterusnya dia kata kat sini, selain pada tentang doa, pentinglah untuk orang mukmin meneliti segala makan minum, pakaian dan keadaannya, kerana ianya bukan sahaja proses berlalu masuk ke rongganya begitu saja kenyang dan menjadi tenaga, tapi lebih dari itu kan, ia akan melekat dari darah daging yang akan mahalanya penerimaan doa dan harapan mukmin kan. Sebab yalah cerita lah sometimes ataupun sebab dia suruh ayat ni nak Ibrah ni nak cerita orang beriman ni kena ambil berat kan tentang benda ni lah, makan, minum, pakaian. Bukan anggap benda-benda ni hanyalah benda yang menampal pada kita ataupun masuk lalu pada kita saja kan. Tak kan, kita makan, kita keluar. Tak, dia bukan lalu, tapi dia boleh menghalang sebenarnya doa-doa kita kan. Dia boleh menghalang penerimaan doa dan harapan orang beriman. So kita mungkin tak adalah benda tu kan, tapi baguslah kalau kita ni prihatin tentang perkara ni kan. Sebab orang beriman ni dia patutnya mengambil berat tentang benda-benda yang haram ni kan. Sebab kan kita tahu, dia sebut last week kan, yang isu orang makan rasuah semua tu, kita share kan, ada berita. Sebab hari ni dunia orang dah macam tak takut kan makan benda yang haram ni. Tahu kenapa kan? Kita ni tahulah, Allah Alam, sometimes kita butang kawan kita RM1 pun kita nak cepat-cepat bayar kan. Kita nak ambil barang tu simple je. Contohnya pen kawan, kita pun nak tanya, boleh tak pinjam? Tapi hari ni orang boleh apa? Makan dengan cara yang tak betul, beribu-ribu kan, berjuta-juta kan. Maksudnya dah tak ada lah rasa takut dengan benda yang haram. Adakah orang tak beriman? Orang beriman kan, orang Islam. Sebenarnya ni lah yang nak diingatkan kan. Sebab bila kita makan benda tu, dia bukan saja mengenyangkan dan tapi ada efek lain kan, sebab dia akan melekat dan menghalang doa kita lah. So keprihatinan pada makanan, pakaian ni makin menipis ada dalam umat Islam kan. Dulu para sahabat ni begitu berjaga-jaga kan. Dalam kita belajar fake puasa, nanti kita nak masuk bulan Ramadan, mungkin nanti kita akan discuss kan fake puasa ni.
Antara benda yang membatalkan puasa ni ialah buat muntah. Okay. Kenapa ada benda ni dalam list membatalkan puasa? Ada korang saja buat muntah. Buat muntah. Dia purposely, bukannya dia termuntah, tapi dia buat muntah. Dia macam mensengajakan muntah. Kenapa? Maksud abang, kenapa para ulama fiqh masukkan kategori ini dalam perkara-perkara yang boleh batalkan puasa? Ada ke habit orang buat muntah ni? Kalau nak kurus mungkin ada kan? Makan-makan waktu sebab nak feel makanan waktu buat muntah supaya keluar balik. Mungkin ada. Tapi sebenarnya kenapa dia buat macam ni? Sebab dulu, generasi dulu memang ada orang macam ni. Bukan kurus. Sebab macam tak Abu Bakar kan, dia terdengar makanan dia tu, dia baru tak fikir rupanya. Dia ragu sumber makanan yang dia terima tu. Dia korek balik kan, supaya keluar. Sebab sikap korek tu takut masuk benda yang haram. Sampai ulama fiqh iktiraf satu habit, kalau bulan puasa buat benda salah boleh. Sebab bila mereka masukkan benda-benda yang boleh batalkan puasa ni, mereka akan masuk benda yang common berlaku kan. Sebenarnya kita macam apa masuk benda ni? Rupa-rupa memang ada orang yang buat muntah sebab dia tahu dia makan sumber yang dilaguinya. InsyaAllah. Maknanya orang dulu ni begitu berjaga-jaga dengan makanan mereka. Tak ada lagi, tak perlu. Bukan poligrafi tak tu kan. Itu bergantung pada takwa masing-masing lah, dan warak masing-masing. Sebenarnya kalau orang bagi, dia tak ada pun kena check tu sampai detail kan. Tapi nak cerita, dulu ada orang macam tu lah, begitu katanya. Tapi hari ni probably kita ni orang yang ni lah kan, takut rasa check sumber-sumber kita. Walaupun hidup ni susah kan, nak cari kerja susah, jangan nanti mencuri kan. Sekarang kita tak rasa sebab kita bukan orang yang menanggung beban, menanggung nafkah, kita duit parents, duit orang bagi kan. Tapi nanti mungkin kita ni terdesak, kita go to that sources kan. Orang main apa, judi, riba, forex ke apa benda lah, benda ni kan. So hari ni kita tanam lah benda ni kan. Benda ni yang dia lah benda yang serius kan, benda yang serius. Dan last sekali kata kat sini, hadis ni bukan mengajar kita untuk selekeh, tidak mengindahkan pakaian dan penampilan. Ini semua adalah bila berhadapan dengan Allah dan ketika kita sendirian dan tidak menunjukkan syiar. Kenapa dia cerita ni? Sebab dalam doa ni kan, lelaki tu berpakaian selekeh kan, berdebu. Sebenarnya ada keadaan benda tu perlu, tapi bukanlah anjuran sepanjang masa kan. Untuk waktu kita bersendirian, nak menunjukkan kita punya kehambaan kepada Allah Ta'ala, benda itulah yang sebaiknya kan. Kita pakai pakaian yang macam selekeh sebab nak menunjukkan kita ni hopeless di hadapan Allah SWT kan. Itu lemah. Tapi dalam situasi lain, kalau kita ni nak tunjukkan kita di kehebatan, syiar, benda tu tak terpakai lah kan. Prinsip tu tak terpakai. Sebab mungkin ada orang yang mengambil pelajaran ni dengan mengatakan orang sana kena selekeh. Tak lah. Bukan semua keadaan kita ni kena menunjukkan gambaran yang kita ni orang yang teruk, tak ada pakaian sebagainya kan. Tapi hanya ada keadaan-keadaan tertentu kan. Allah Allah, cukup tambahan pada hadis